Baik saudara, antara fokus dari Bumi Kenyalang mengenai usaha bersepadu untuk mengekang kes kebakaran hutan dan tanah gambut. Perinciannya bersama rakan penyampai, Bumawin. Silakan, Buma. Baik, terima kasih Dia. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Kerajaan Persekutuan menyambut baik langkah Sarawak menyediakan pendidikan percuma kepada rakyatnya menjelang 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata inisiatif itu akan memastikan tiada lepasan sekolah tercicir dari sistem pendidikan tinggi. Negeri-negeri yang lain ada dasar-dasar di mana mereka ingin membantu anak-anak negeri untuk melanjutkan pelajaran di mana-mana tempat, sama ada di universiti ataupun di college. Jadi itu adalah hak negeri masing-masing kerana mereka mempunyai kemampuan untuk membantu anak negeri mereka. Datuk Seri Dr. Zamri bercakap kepada media semasa mengadakan lawatan ke College University ICATS di Kuching. Pada lawatan tersebut, beliau diberikan taklimat daripada Naib Chancellor College University ICATS, Profesor Datuk Dr. Syarin Ahmad Zaidi Aidrus mengenai pembangunan semasa College University terbabit. Teknologi pertanian menegak Singapura merupakan satu inovasi yang sangat mengagumkan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, pertanian moden ini merupakan satu bidang yang Sarawak boleh pelajari daripada republik tersebut. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon di Kuching. Katanya, inovasi berkenaan menggunakan teknologi moden untuk mengawal persekitaran pertanian. Justru kerajaan mahu menggalakkan lebih ramai golongan muda menjadikan bidang pertanian moden sebagai profesion mereka supaya dapat meningkatkan pengeluaran makanan dan produk makanan di negeri ini. Dato' Amar Douglas berkata antara lain Sarawak kini menumpukan pengeluaran lebih banyak beras dan ini merupakan satu cabaran. Kementerian Industri Makanan Komoditi dan Kemajuan Wilayah menyasarkan 60% tahap sara diri dalam pengeluaran beras menjelang 2030. Baik, kerajaan menyambut baik usaha persatuan-persatuan sukan dalam membangunkan pelbagai jenis sukan di negeri ini termasuk sukan golf. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berharap pelbagai kejohanan sukan dapat dianjurkan melibatkan kerjasama badan-badan bukan kerajaan dan pihak korporat. Jelasnya kerajaan menerusi Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan sentiasa menyokong pembangunan sukan di Sarawak dengan menyediakan pelbagai infrastruktur dan kemudahan. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Anjuran Persatuan Golf Amatur Bumiputra Sarawak PGABS bersempena Interstate Junior Golf Tournament 2024 di Kuching. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu. Menurut Datuk Gerald, kerajaan Sarawak telah menyumbang RM150,000 kepada PGABS bagi menjayakan kejohanan tersebut yang akan berlangsung sehingga Khamis ini dengan penyertaan 8 peserta. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah mengenal pasti beberapa kawasan berisiko berlaku kebakaran hutan dan tanah gambut di negeri ini. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman berkata kawasan tersebut ialah Sri Aman, Baram Dimiri, Limbang dan Lawas. Kalau kita lihat daripada tahun 2018 dan kita bila hit by kebakaran pada 2019 yang besar di Sarawak melibatkan banyak kawasan, contohnya Seri Aman, di Miri, di Baram dan utara Sarawak lah, di kawasan Limbang. Kita banyak mempunyai kawasan Ramsar, kawasan tanah gambut. Baik itulah bila tahun 20 lesson learned kita daripada kes 2019, kita kenal pasti dan kita buat advokasi, contohnya tahun 2020. Beliau ditemui media pada lawatan kerja ke Operasi Pemadaman Kebakaran Gambut di Banting, Lawas. Katanya lagi, JBPM Sarawak terus meningkatkan advokasi bersama Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia serta Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak khususnya bagi berdepan kejadian kebakaran di luar jangka. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Khairuddin mendedahkan kecuaian dan sikap tidak bertanggungjawab segelintir pihak antara faktor utama berlakunya kebakaran hutan dan tanah gambut di negeri ini, terutamanya di bahagian utara Sarawak.
Katanya kes kebakaran hutan yang berlaku memaksa aset-aset pemadaman ditumpukan di satu kawasan tertentu sehingga menyebabkan kesukaran apabila berlaku kebakaran struktur di bandar pada masa yang sama. Saya harap perkara ini tidak berlaku lagi dah berulang walaupun banyak sistem-sistem yang telah kita ada dengan kecanggihan peringatan kemudahan di lokasi, tetapi oleh kerana ada segelintir kita inilah yang tidak bertanggungjawab menyebabkan kejadian ini berlaku dan kita mensia-siakan resources kita. Jelas beliau, anggotanya juga berdepan kelewatan pemadaman sekiranya berlaku banyak kebakaran yang mengakibatkan kerugian besar. Justru beliau menasihati orang ramai agar lebih peka terhadap alam sekitar dengan tidak melakukan pembakaran terbuka terutama ketika cuaca panas. 2 lelaki ditahan polis ahad lepas kerana disyaki melakukan ugutan jenayah terhadap seorang wanita di Miri. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexa Nagacabu dalam kenyataan media berkata kedua-dua suspek yang berumur 28 dan 35 tahun ditangkap di Tudan Desaras Miri selepas menerima laporan daripada mangsa. Kejadian berpunca daripada rasa tidak puas hati suspek yang ditegur mangsa kerana membuat bising di kawasan perumahan dan mengancam untuk membunuh mangsa. Semasa tangkapan dijalankan, suspek tidak memberi kerjasama, sebaliknya bertindak agresif dengan memandu sebuah kenderaan dan cuba melanggar pasukan polis. Polis terpaksa melepaskan tembakan namun suspek masih cuba melarikan diri sehinggalah kereta dinaiki terbabas di tepi jalan. Kedua-duanya yang mengalami cedera ringan telah ditahan dan kes disiasat di bawah Seksyen 506186 Kanun Keseksaan dan Seksyen 39 Akta Senjata 1960. Sementara itu, dalam kenyataan media berasingan, ACP Alexa Nagacabu mengesahkan gambar yang tular yang mendakwa sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang hilang bersama kanak-kanak di Miri adalah tidak benar. Katanya siasatan pihak polis mendapati anak kandung pemilik kenderaan berkenaan mengesahkan kereta tersebut sedang diguna pakai oleh ahli keluarga mereka tanpa ada kejadian hilang bersama kanak-kanak. Gambar yang tular itu pula diambil oleh ahli keluarga sendiri dan pernah dimuat naik di akaun Facebook peribadi ahli keluarga. Susulan itu, polis menasihati masyarakat untuk tidak membuat sebarang spekulasi dan memviralkan sebarang isu di media sosial yang menimbulkan kerisauan dalam kalangan masyarakat. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.